بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita mengulang kaji kalimah-kalimah, kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala pada juz yang ke-8 selepas kita selesai mengikuti juz yang ke-7 semalam untuk kita sama-sama melihat kepada surah Al-An'am, surah yang ke-6, surah Makkiyah yang mengingatkan kepada kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan menyambung bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sihat ya hari ini? Ceria Ustaz. Terus Insya-Allah. Road to Ramadan Road to Ramadan. Berapa hari lagi Ustaz kita ada? Lebih kurang dalam hari ini kalau tak silap saya kita berada di 19 Syaban macam tu. Kita dah lebih kurang 2 minggu lagi Ustaz ya untuk sama-sama 11 ke 10 hari lagi semua. Ya, jadi mudah-mudahan ini penting Ustaz ya. Apa yang kita ulang kaji pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, harapnya ini menambah nilai kepada kita. Kita sudah pun tahu bahawa surah Madaniyah daripada Baqarah sehinggalah kepada Al-Maidah itu adalah bercerita banyak tentang peraturan, ada nilai ketauhidan tetapi kita bercakap tentang peraturan dan banyak nilai tauhid, keimanan yang Allah angkat, memberi motivasi kepada kita dalam hidup seharian dalam surah Al-An'am yang kita ingin sambung pada hari ini daripada halaman 142. Dan sebagaimana yang kita lihat semalam bahawa sebenarnya pada ayat 141 ini Allah mengingatkan kepada kita tentang Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Ustaz ya. Kalau kita bercakap tentang isu kalimah Allah, sebenarnya memang kita nak bawa seramai mungkin orang berkenalan, mengenal pasti Allah yang Esa, bukan Allah yang disyirikkan. Dan di dalam masyarakat Arab contohnya mereka sudah pun tahu ada perkataan Allah itu, tetapi bagi orang-orang Nasrani contohnya mereka cuba mengaitkan dengan anak, dengan Tuhan bapa, Tuhan ibu dan sebagainya yang ditolak sama sekali di dalam surah Al-An'am ini sendiri. Jadi kita ingin meneruskan pada halaman 142 pada hari ini. Kita mulakan dengan melihat satu ayat Ustaz ya, iaitu pada ayat yang ke-115 di mana kita nak melihat bagaimana peranan kitab Al-Quran ini amat penting dan ianya adalah penutup satu panduan yang sempurna. Allah beritahu dalam surah Al-Maidah, surah Madaniyah, tetapi kali ini Allah beritahu dalam surah Al-An'am yang turun lebih awal daripada surah Al-Maidah. Kita baca ayat 115 dengan kita mula dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu hari ini untuk ulang kaji kita juzuk yang ke-8 juzuk yang ke-8. Subhanallah, kita nak menelusuri lagi beberapa halaman untuk peringkat awal juzuk 8 ini dan kita nak baca permulaan ini ayat 115. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang kadang-kadang biasa dengan majlis khatam Al-Quran, terlibat dengan program khatam Al-Quran, biasanya akan diulang-ulang ayat yang ke-115 ini Ustaz ya. Jadi dia dalam surah Al-An'am Ustaz ya. Dia betul, dia terletak di surah Al-An'am. Jadi mari kita baca ayat 115 ini dan juga kita telusuri apakah isi kandungnya, tadabburnya selepas ini insya-Allah. Kita cuba permulaan ini dengan bacaan Bayyati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 115 daripada surah yang ke-6 iaitu surah Al-An'am dalam juz yang ke-8 memulakan perkongsian dan juga perbincangan kita pada hari ini, iaitu maksudnya dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dua ciri yang dikaitkan dengan kalimah Allah ini iaitu sidqa dan juga wa'adla, iaitu benar dan ianya adil. Dua sifat ini adalah sifat yang penting dalam kita bertauhid, tuan-tuan. Ya, bila tuan-tuan sendiri membaca Al-Quran ini, dia membetulkan ketulusan, sidqa, kebenaran, kejujuran dalam hati kita. Dan yang keduanya, ia akan memimpin diri kita untuk bersifat adil dalam kehidupan kita. Kerana sifatnya itu sendiri. Sebabnya kalau ada yang kata bahawa saya ni perangainya begini dahulu tak berapa okey, saya ni selalu berbohong, selalu berdusta, tetapi dengan Al-Quran ini lambat laun kalau tidak cepat pun sebenarnya ia akan mentransformasi, mengubah diri seseorang, ya, ia memimpin kepada tauhid dan tauhid itulah yang membawa kepada kejujuran dan juga keadilan. Kita tidak mungkin kita rasakan bahawa kita ingin bersifat zalim, ya, ataupun dalam konteks adil ini juga kalau salah praktik di mana menyamaratakan di antara Tuhan dan juga makhluk, sebagaimana awal daripada surah Al-An'am yang disyirikkan oleh para ataupun orang-orang kafir itu sendiri. Jadi ini Allah menyatakan la mubaddila li kalimatih, tidak ada perubahan dalam kalimah ini, dan wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar kerana apa? Kerana ada orang-orang lain yang bercakap. Kalau dalam ayat yang ke-112 itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, ada musuh pada setiap nabi di kalangan syaitan, ya, dan syaitan ini di kalangan apa? Ada dua jenis Ustaz, ya. Satu manusia, satu jin. Ya, biasa kita ingat syaitan ni ingat jin je kan. Ingatkan iblis, jin kadang-kadang tertukar-tukar. Tapi sebenarnya syaitan adalah orang ataupun makhluk yang mengajak ke arah keburukan, memusuhi kepada perjuangan risalah nabi, dan dia boleh datang dalam bentuk manusia dan jin. Buktinya ayat 112. Ya, jadi kalau ada kawan kita ni dia kata tak payahlah baca Quran ni kan, buang masa je, itu adalah syaitan di kalangan manusia. Dan kalau katakan kita rasa malas je dalam diri kita ni, rasa macam alah tak payahlah, berat dah nak baca Quran, itu syaitan di kalangan jin yang bermusuh dengan nabi dan bermusuh dengan kita yang ingin ikut nabi. Tetapi kita pastikan, kita yakin bahawa inilah kalimah yang perlu kita pegang, tidak ada perubahan, dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar apa yang kita cakap, apa yang dicakap oleh syaitan-syaitan yang ada, dan Allah tahu. Dan bila Allah tahu itu, maksudnya tidaklah Allah sekadar berdiam diri, Allah akan bantu memberi yang terbaik, sidqan wa adla kepada kita. Kita teruskan pada halaman 143, ya, di awal 119 itu, mengapa kamu tidak mahu memakan daripada apa sembelihan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Ini adalah ayat yang bercerita tentang Al-An'am, Ustaz, ya. Surah Al-An'am ini banyak bercerita tentang binatang ternakan yang disembelih dengan nama Allah. Itu yang bagus. Tetapi apa yang berlaku bila seseorang itu syirik kepada Allah, tidak berteraskan pada tauhid, maka kesannya apa? Bab makanannya itu dia tak kisah. Sembelih ke tak sembelih ke, dia hempuk saja, dia terus goreng, dia terus
cucuk dia terus gantung ya. Dia tak kisah, kerana itu bila kita bercakap tentang tauhid, kita bersyukur pada Allah Ustaz ya. Dengan tauhid, dengan hidayah daripada Allah, kita tak ada makan jumpa biawak zap kita makan, tak ada ya. Kita jaga makanan kita, itu petanda orang yang menjaga tauhid. Dan lebih daripada itu, bukan sekadar tidak makan khinzir, tidak makan biawak, tidak makan cicak rasa macam kecil sedap pula kan, nak makan macam ikan kering kan. Dia rasa nak ambil cara baru. Tidak, kerana tauhid mendisiplinkan kita, juga kita tidak terlibat dengan sumber batil di dalam kehidupan kita. Jadi kita nak baca daripada ayat yang ke-122 untuk kita lebih memahami kandungan daripada halaman 143. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah. Kita nak berpindah sekarang ni ayat yang ke-122. Dan dalam ayat ini ada huruf yang kita perlu latih atau beri perhatian, iaitu huruf tha, huruf tha dan juga huruf dha. Tha juga dha. Jadi kedua-dua huruf ini bila kita sebut, lidah kita keluar sedikit. Tha dha. Sifat dia berbeza tapi tempat keluar dia tu. Tha dha. Baik. Jadi kita cuba baca ayat yang ke-122 ini. Di permulaan tadi kita baca Taranum Bayati, Ustaz Faz. Jadi yang ini kita cuba Hijaz pula. Hijaz. Boleh Ustaz Faz? Boleh, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar daripada sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lalu lakukan ya. Jadi ini adalah ayat di tengah-tengah halaman 143 bercerita tentang hidayah Ustaz ya. Ayat sebelumnya cakap pasal makanan ya. Sekarang cakap pasal hidayah daripada Allah. Orang yang mati, orang yang tak ada hidayah, kemudian Allah hidupkan, kemudian dia diberikan nur, berjalan dengan yakin, dengan baik. Sama tak dengan orang yang jalan dalam keadaan gelap kan? Tidak sama sudah tentunya. Kerana apa? Sudah tentu kalau katakan gelap, cuba tuan-tuan bayangkan tengok TV sekarang ini gelap. Kan. Dengar suara je lah Ustaz ya. Jadi dia tergagau-gagau lah kalau katakan dengar suara tu masih okey lagi kalau dapat faham. Tetapi kalau tiada suara, gelap, maka memang terlanggar dinding, terlanggar tingkap, terlanggar kaca dan sebagainya. Maka ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita untuk menghargai tentang hidayah. Tentang hidayah ini tidak sama. Dan ayat sebelumnya bercakap tentang makanan tadi, yang makan daripada makhluk yang disembelih ya, bukannya yang dibunuh begitu saja ataupun istilahnya bangkai ya, walaupun nampak macam sembelih macam cucuk Ustaz ya, tapi sebenarnya dikira bangkai pasal ia tidak disembelih. Maka bangkai benda makhluk yang mati, kalau ada kambing bangkai kan, kita tak ada nak makannya. Dan bila mati hidup makanan itu dengan nama Allah,
bila kita hidup dengan nama Allah berbeza dengan orang yang hidup dengan tanpa nama Allah. Dia semacam bangkai, Ustaz. Betul, Ustaz. Dia hidup tapi bangkai. Jadi betapa busuknya, betapa dia pun makan bangkai. Kan, dia nampak bangkai ambil sapu, nampak bangkai bergantung ambil, kan. Ini adalah satu daripada poin bagaimana kita memahami ayat ini, dan kita bersyukur pada Allah, ya, di mana dengan hidayah jangan kita lepaskan ataupun kita pandang enteng, tak apa, saya dah lahir dalam Islam, tak payah saya cari nur daripada Allah SWT, kerana bila ia digelapkan. Ada je kawan saya, Ustaz, ya, dua orang yang pergi ke US yang dia keluar daripada agama Islam dan hidupnya lain macam. Subhanallah. Teruk. Ya, seorang hampir nak bunuh diri, seorang lagi tu pun hampir nak bunuh diri. Dua-duanya. Pasal apa? Pasal orang yang tidak dapat nur, tak semangat nak hidup. Ataupun kalau dia hidup pun, hidupnya itu dengan busuk, dengan cara yang amat menjijikkan. Ya, walaupun nampak luarnya mungkin handsome apa sebagainya, tapi hatinya. Ya. Dan makanan itu memang disapu je lah, kan. Dulu yang seorang kawan saya tu, dia duduk satu batch dengan saya, semain tahajud, semain subuh apa sebagainya, tapi pasal ialah cabaran, Ustaz, ya, yang kita doakan pada rakan saya ini diberikan hidayah, ya. Mungkin dia ikut My Quran Time ke, Ustaz, ya, mana tahu. Harapnya Allah kembalikan semula kepada jalan nur ini, insya-Allah. Kita pergi kepada ayat 125 daripada halaman 144. Inilah satu perkara yang kita ingin sangat berlaku kepada kita. Allah lapangkan dada kita untuk Islam, ya. Mari kita baca ayat 125 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, pernah satu ketika saya dalam satu program rancangan TV, kalau tak silap saya, seorang guru, kita pernah dengar selalu kan, seorang guru dia bagi satu naskah Al-Quran kepada seorang pelajar dia. Alangkah terkejutnya pelajar itu tadi bila membelik atau membuka lembaran Al-Quran itu kosong. Ya, Quran ni kan ada kalimah ni tapi kosong. Dibeliknya halaman demi halaman kosong. Dia kata dia nak serahkan balik, ni bukan ataupun tersilap mushaf ni. Maka guru tadi mengambil Al-Quran itu, maka dia tanya kepada pelajar tadi, bagaimana perasaan kamu, bagaimana hati kamu sekiranya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lembaran-lembaran ayat dalam Al-Quran yang kamu selalu baca, yang kamu hafal, yang kamu selalu lihat, yang kamu ingat di dada-dada kamu, Allah Subhanahu Wa Taala mencabutnya. Seperti dicabut ataupun kosongnya ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf ini, dalam Al-Quran ini. Tak boleh jawab. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, surah Al-Ikhlas yang kita hafal, Ayatul Kursi, surah Al-Kahfi, surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala cabut daripada jiwa kita. Alangkah kosongnya kehidupan kita, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan hadiah agung ini, kekuatan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita nak baca sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-125. Sebab itu Ustaz, maksudnya kita nak sebut kat sini, jangan kita mudah kecewa ataupun kita cepat putus asa. Walaupun kita masih belum dapat menguasai bacaan, masih merangkak-rangkak lagi, teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan, insya-Allah Allah akan beri. Siapa yang nak kepada Al-Quran, Al-Quran akan pergi kepada dia. Jadi kita kuatkan semangat kita, tambah-tambah kita nak bertemu dengan bulan Al-Quran ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Kita baca ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim ayat 125 ini, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Ini adalah satu ayat yang memberi motivasi kepada kita. Dah tahu Allah, kalau Allah nak, Allah beri hidayah, Allah lapangkan dada Ustaz ya, untuk kita suka dengar program agama, kita suka baca Quran, suka untuk mengamalkan rukun Islam, itu tanda Allah suka. Tapi ada yang kata, oh kalau Allah suka, kalau Allah tak suka nak buat macam mana? Bukan cara faham begitu. Kalau Allah suka, maksudnya kalau raja suka A, kita cuba untuk ikut pada apa yang raja suka. Itu contoh Ustaz ya. Walillahil masalul a'la, bagi Allah dah suka kepada kita, nak bagi Allah suka kat kita, kita ikutlah Allah. Kita cuba cari kebenaran, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang disukai Allah dan menjadi orang yang sentiasa dilapangkan, yang sentiasa diberi hidayah. Bukannya kita faham dengan cara terbalik, iaitu kalau Allah tak suka tu, patutlah saya ni susah sangat nak belajar, kan, susah baca Quran pasal Allah tak suka saya. Pandai-pandai dia cakap Allah tak suka kepada dia, ya, kerana kita yang kena berusaha sebagai seorang hamba. Allah letakkan formula ini untuk kita kejar, Allah siapkan. Allah siapkan dua pilihan, kita pilihlah yang mana satu. Sudah tentunya kita nak yang dada kita sentiasa dilapangkan kepada kebenaran, dan salah satunya dengan My Quran Time ini tuan-tuan, kita kejar bulan Ramadan, kita kejar infak, kita kejar anak kita buat program-program yang tertentu. Itu tandanya kita ingin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang berlaku ya pada halaman 144 ini. Allah bercakap tentang siratuku rabbika mustaqima, jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh orang yang lapang dadanya, mengambil kesempatan untuk disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 145 kita teruskan. Allah kata ada beza darajat ya. 132 Ustaz, kita baca ayat yang pendek ini untuk kita fahami sebenarnya kalau tuan-tuan berusaha bersungguh-sungguh sampai 4 jam baca al-Quran contohnya, Allah kata apa? Jom kita baca. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat ni pun motivasi juga Ustaz. Ya. Maknanya tak apa, kita sikit pun dulu, perlahan-lahan insya-Allah Allah tidak lalai. Subhanallah. Baik, kita baca ayat 132 tuan-tuan dan puan dengan bacaan ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat 132 ini mengingatkan kepada kita bahawa ada tahap-tahap dalam amalan kita. Allah tidak lalai, maka kita berusaha kalau boleh terus meningkat tahap-tahap kita bersama Al-Quran dalam amal kebaikan, dan kita akan sambung kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا
بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita mengulang kaji pada juz yang ke-8, bahagian yang pertama. Alhamdulillah Ustaz Tarmizi, kita membaca ayat 146 sebentar tadi ya. Allah mengharamkan kepada orang Yahudi itu haiwan berkuku ya. Ada pendapat yang mengatakan unta, kemudian seperti itik, angsa dan lain-lain. Maksudnya tak boleh makan telur itik Ustaz. Ya, tak boleh makan itik lah, tak boleh makan unta. Kerana apa? Kerana asalnya ini boleh, tetapi mereka mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram kerana bibaghihim, kerana bara mereka ya, burut ataupun kederhakaan mereka itu menyebabkan mereka ini didenda, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sambungan daripada halaman 147 ayat ataupun halaman 146. Allah bercerita tentang salah satu gejala tauhid, masalah tauhid yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman sebenar-benarnya ini. Dia sanggup membunuh Ustaz, sanggup membunuh ya, membunuh anak, kemudian dia mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada halaman 148 kita nak baca ayat 147. Apakah respon Allah Subhanahu Wa Taala lagi kepada hakikat mensyirikkan Allah yang dimanifestasikan, yang dilaksanakan pada apa? Kadang-kadang dia ada haiwan, dia bagi nama-nama ya, sepatutnya boleh makan tapi dia dah jadikan macam suci, akhirnya tak boleh makan Ustaz ya. Zaman sekarang ini kita bercakap tentang lembu ya, sepatutnya boleh makan tetapi kerana ianya dituhankan ya, disucikan, maka bagi sesengah kumpulan mereka rasakan bahawa lembu itu Tuhan, maka tidak boleh makan, rugi. Padahal itu adalah al-an'am, binatang ternakan yang Allah kurniakan untuk manfaat kita sebagai manusia. Kita baca ayat 147 menambah lagi kefahaman kita daripada tauhid dalam surah Al-An'am. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-147 juga sahabat-sahabat kita di online sekarang ini. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Ini adalah satu pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mesej tadaburnya? Kita ingin bersama dengan Cikgu Masdiah online. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Dari ayat ini mengingatkan saya agar tidak mendustakan Rasul. Saya jelas dan berusaha tidak melakukan sebarang kemungkaran kerana takut akan siksaan Allah, dan saya berdoa memohon rahmat yang luas daripada Allah. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Masdiah ya, bila Allah menegur fa in kadzabuka faqul rabbakum dzu rahmah, maksudnya mereka orang-orang musyrik itu mendustakan. Kita ambil pelajaran apa? Jangan kita dustakan ya, jangan kita dustakan, jangan kita menafikan kepentingan Rasul membawa risalah untuk siapa? Untuk kita, kerana nabi itu adalah rahmatan lil alamin ya. Kalau di sini bercakap tentang faqul rabbukum dzu rahmah ya, bahawa Tuhanmu itu mempunyai rahmah yang wasiah, yang luas. Jadi jangan terlampau rasa stres sangat ya, tetapi teruskan usaha seperti tuan-tuan ya, ibu ayah, pemimpin ya, tuan-tuan sebagai ketua, ajak terus ke arah kebaikan. Jangan stres out sangat. Pasal apa? Allah, rahmat Allah luas. Rahmat Allah luas. Bila Allah nak bagi sahaja pada seseorang, nak bagi pada kita,
mudah sahaja ya, tetapi formulanya apa? Kita kena rebut peluang untuk menyampaikan kebaikan ataupun mesej tauhid dalam kehidupan, dan mesej tauhid ini adalah mesej perjuangan yang perlu diusahakan pada setiap masa. Jadi Allah menyatakan wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan seksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Masdia, dan kita ingin dengar tadabbur daripada Hajah Rozana selepas ini daripada halaman 149 ayat 153 yang maksudnya dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutlah. Nah, kita nak baca ayat ini penuh bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Lepas ini kita akan bersama tadabbur kita ya. Subhanallah, menarik ya ulang kaji kita, subhanallah saya. Ya. Baik, jadi kita nak teruskan ayat yang seterusnya, ayat 153 saya. Oh subhanallah, ayat ni menarik ni. Ada kalimah fattabi'u, satu gesaan, satu kata peringatan peringatan. Mari kita tengok apakah peringatan itu. Ayat 153 kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutlah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ayat 153 ini kita dengarkan tadabbur mesej daripada Hajah Rozana online. Terima kasih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 153 surah Al-An'am ini mengingatkan saya bahawa saya perlu konsisten berada pada jalan agama Allah iaitu Islam. Al-Quran memberikan saya petunjuk untuk taat kepada perintah Allah demi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka saya harus mengingatkan agar saya menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Hajah Rozana ya, berkongsi tadabbur kita. Ayat 153 ini bercakap tentang jalan yang lurus, dan lebih spesifik lagi panduan yang boleh kita belajar. Jalan yang lurus ini kesinambungan daripada ayat 152 iaitu wala taqrabu malal yatim ya. Jangan mendekati kepada harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik, uruskan cara yang terbaik. Maksudnya bila makin seseorang berada di atas jalan yang lurus, jalan tauhid, dia menjaga hak anak yatim. Yang pertama ya, yang keduanya ialah wa auful kaila wal mizan bil qist, iaitu dia sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil seadil-adilnya. Ketika berbisnes ya, ketika berjual beli, ketika bekerja, dia memang amanah sebenar-benarnya, kerana ukur 8 jam, gaji 8 jam, maksudnya dia buat kerja 8 jam. Ya, itu tanda dia berada di atas jalan yang lurus. Tauhid. Nah, tauhid ni bukan sekadar dia la ilaha illallah lah. Itu satu ya, dia berzikir, tetapi kalau tempat kerja dia lambat datang, pasal apa? Dia berzikir la ilaha illallah, itu maksudnya tidak berteraskan kepada jalan yang lurus yang dimaklumkan di dalam Al-Quran ya. Dan kemudian apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak beratkan kecuali apa yang mampu. Id qultum fa'dilu ya, bila dia bercakap adil, walau kana dza qurba, walaupun kepada kaum kerabat. Mencabar Ustaz ya. Yes, kaum kerabat ni maksudnya orang dekat dengan kita. Biasanya kalau orang dekat kita nak lindungi ya, tapi Allah kata dengan kaum kerabat pun kena adil, janji perlu disempurnakan. Ini adalah satu wasiat penting
untuk mendapat jalan yang lurus yang kita doa pada setiap hari pada suratul Fatihah. Jadi ini antara perkara penting, diikuti dengan kisah Nabi Musa pada halaman 149, dan pada halaman 150 kita nak melihat kepada ayat 160 tentang apa? Jom kita baca Ustaz tentang ganjaran buat kebaikan. Macam tuan-tuanlah buat kebaikan ya, tuan-tuan share dekat Facebook ya, ajak orang, apa ganjarannya? Ayat 160 memberi tahu perkara itu. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Taala sekalian, cantik sangat ayat ni Ustaz. Kita berbaki beberapa hari lagi nak bertemu Ramadan Al-Mubarak ini. Bulan yang sangat-sangat kita rasa suka untuk memberi Ustaz. Kita tengok apakah kelebihan dia. Ayat 160. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 160 adalah salah satu ayat daripada halaman terakhir daripada surah Al-An'am. Barang siapa melakukan kebaikan mendapat balasan 10 kali ganda amalannya, dan barang siapa melakukan kejahatan dibalas seimbang sama dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan ataupun dizalimi. Ini antara ayat yang memberi semangat kepada kita Ustaz ya. Orang yang bertauhid dia menghargai kepada ayat ini. Ya, pasal bila bertauhid beriman, dia nampak perkara ini janji daripada siapa? Bukan daripada ahli bisnes yang kata kalau awak bagi saya RM1, saya bagi awak untung RM10. Ya, itu businessman mantap tu Ustaz ya. Kalau katakan awak bagi saya RM1 juta, saya bagi awak RM10 juta. Ramai orang yang akan bagi RM1 juta tersebut tuan-tuan. Dia tak ada duit pun, dia cari duit untuk lepas tu pulang baliklah kan, buat pinjaman ke apa sebagainya. Tetapi ini bukan daripada manusia. Manusia ni ialah dia janji dapat 10 juta, tak semestinya bagi balik 10 juta. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak pernah minta kita apa-apa pun, Allah bagi kita apa-apa Ustaz. Ya. Allah tak minta kita bagi satu oksigen, Allah bagi kita 10 unit oksigen. Tak ada kan? Allah bagi je. Jadi bila Allah tawarkan ini, ya, Allah tawarkan ini sebagai tanda kasih sayang Allah yang amat hebat. Ya, dia macam ayah lah kan, ayah penyayang, dia bagi je pada anak dia makan minum. Sekali bila ayah kata, ayah hari ni nak pinjam duit, ya, bagi RM1, abah bagi RM10. Kalau selama hari ini ya, ayah dah memang bagi tanpa anak bagi apa-apa, bila ayah janji begitu, anak tak ada pula betul ke abah. Dia tak ada cakap begitu pasal dia dah percaya kepada si ayah dia tadi. Lebih daripada itu kepada Allah yang memang berkuasa. Ya, janji ini kepada semua yang mengikuti Quran Time ya, bila kita melihat tauhid memberi kesan cara kita menghargai kepada kebaikan. Tuan-tuan tidak mengecilkan. Kerana apa? Kerana kita kata bahawa saya duduk depan TV Ustaz ya. Ada yang kata maknya duduk depan TV, dia dengar, dia tak cakap pada anak dia pun, dia duduk depan TV je setiap pukul 12. Bila si ayah ini ya, si orang ayah ini bila meninggal, rupa-rupanya anak itu makin lagi kuat untuk bersama Al-Quran. Ayah dia tak cakap sangat pun kan, tapi sebabkan ayah menunjukkan perkara berbuat al-hasanah ya, maka Allah bagi 10 kali ganda. Dan cuba bayangkan kalau mak ayah ini pergi, anak dia baca Quran lagi ya, tuan-tuan share, ajak lagi. Berapa orang tu? Kalau katakan downline kita ada 10 orang, kali 10, subhanallah, dan setiap hari bertambah. Ini cara berfikir tauhid yang dibawakan di dalam surah Al-An'am. Innal hasanat
yudhibnas sayyi'at. Dan itu kalau kebaikan menghancurkan keburukan. Allah. Kalau kita ada keburukan tadi Ustaz ya. Maksudnya bila kita buat menggunakan formula ini, kita tahu bahawa moga-moga Allah hapuskan kesilapan kekurangan kita selama ini. Jadi habis halaman ataupun surah Al-An'am, kita nak tengok satu lagi ayat daripada surah Al-A'raf halaman 151. Nak baca ayat 2 Ustaz. Ayat pendek je. Sebelum kita berakhir pada hari ini. Subhanallah. Berpindah lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Surah yang baru pula Al-A'raf. Allahu akbar. Baik, kita baca ayat yang kedua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika kharajun minhu. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى Sadaqallahul Azim. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada kerananya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat kedua memulakan surah Al-A'raf. Selepas surah Al-An'am bercerita tentang tauhid, surah Al-A'raf Ustaz membawa kisah tentang tauhid. Tadi banyak macam kisah alam, ada kisah sikit-sikit. Surah Al-A'raf penuh dengan kisah, tapi masih lagi tentang bukti tauhid. Bukti tauhid apa? Secara ringkas surah Al-A'raf ini cerita pasal jangan sombong. Jangan sombong. Kalau katakan orang itu tidak sombong, maka itu tandanya dia amat menjaga tauhid. Macam mana kita nak membina perkara ini? Sudah tentunya panduannya daripada kitab diturunkan kepada kamu, fala yakun fi sadrika haraj. Jangan ada fala yakun fi sadrika harajun min. Jangan ada rasa sesak Ustaz ya. Kita dah bincang dalam surah Al-An'am tentang yashrah sadrahu. Kalau Allah inginkan seseorang itu baik dia akan dilapangkan dadanya lapangkan dadanya untuk Islam. Maka berulang balik di sini kerana apa? Kerana nanti kita akan lihat ada orang yang buat silap Ustaz ya. Buat silap, dia rasa alamak tetapi mengaku pada Allah, nanti dadanya lapang balik. Ada orang buat silap, ada makhluk buat silap, tapi dia tidak mahu mengaku. Tidak mahu mengaku hamba di sisi Tuhan, merendah diri, malah menyalahkan Tuhan. Kesannya apa? Orang ini ataupun makhluk ini akan sentiasa dilaknat. Jadi bila makin kita baca Quran, kita makin jadi hamba, hati kita sentiasa senang bila Allah beri peringatan, dan juga ia juga menjadi zikra lil mukminin. Litunzira bihi itu peringatan. Kadang-kadang kita tak buat Ustaz ya, kadang-kadang perit sikitlah kalau kena tegur tu. Tapi bagi orang beriman, dia dapat apa? Zikra. Zikra ini maksudnya adalah pengajaran menjadi peringatan, dia mengingatkan baliklah. Oh, rupanya saya ni kena buat ini. Oh, dulu saya sudah mengaku saya ini bersyahadah pada Allah. Oh, saya kena tahu, saya ingat balik rupanya Adam ini iblis tak puas hati selama ini. Jadi bila kita ingat, kita akan terus kekal di atas jalan yang lurus, tidak kita terbelok, terpesong daripada jalan kebenaran. Jadi ini adalah perkara pertama, dan cerita pertama akan dibawakan seawal daripada apa? Ayat yang ke-11. Masya-Allah. Ya, 11 di bawah itu tentang iblis diarahkan untuk sujud, tapi apa yang dibuat oleh iblis? Iblis tidak sujud, lam yakum minas sajidin. Malaikat sujud, iblis disuruh sujud tapi tidak bersujud. Kita harapkan, kita doa Allah jadikan kita hamba yang merendah diri, sentiasa bersujud. Kita berdoa di akhir ini bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa tunduk, patuh, bertaubat kepadamu ya Allah. Agar lapang dada kami ya Allah, tidak disempitkan dada kami ya Allah. Lapang dada kami, mudah kami membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, diberi kekuatan mengamalkan Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-Mu yang senantiasa tunduk rendah diri ya Allah, lantaran banyaknya dosa kami dan juga lantaran banyaknya nikmat kurniaan-Mu kepada kami, menjadikan kami hamba-Mu yang senantiasa sujud kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita bersama dengan rakan-rakan kita di online sebentar tadi. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Mas, Cikgu ataupun Hajar Ruzana, ya, beberapa orang rakan lain, dan juga pada tuan-tuan yang mengikuti pada hari ini. Kita ingin membina jiwa yang tunduk, merendah diri. Inilah yang kita ingin sebarkan. Satu mesej penting dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita nak pastikan jangan lupa untuk sentiasa merendah diri, jangan ego, jangan sombong. Dalam rumah, di luar rumah, tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita sama-sama menggerakkan nilai ini dalam masyarakat kita, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5, 10 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas, terus memastikan kita committed bersama tauhid, menjadi orang yang tidak ego dalam kehidupan. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.